Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan buat 32 juta rakyat Malaysia dan berbilion-bilion manusia. Saya kembali bersiaran dalam live TikTok seperti biasa. Marah aku muncul semula. So pakcik makcik Oto Arung, as usually, Datuk-datuk, datin-datin, Tan Sri, Tun, VIP, VVIP, pakcik makcik Oto Arung yang dimuliakan oleh Allah sedang menonton secara live video TikTok paling panas di dunia bersama Jufazli Syahmat yang merupakan kingmaker baru politik Malaysia yang telah berjaya menumbangkan semua Perdana Menteri di Putrajaya. Pakcik makcik Oto Arung, kita sambung balik perbahasan politik panas kita malam ini. Sebentar tadi, kau tahulah ramai cyber-troopers Perikatan Perjudian Nasional buat report dengan TikTok. Bila kalah berhujah, macam begitulah kerja diorang hari-hari. Perikatan Perjudian Nasional ni, parti lebat kaki judi, kelemahan dia mereka memang tak boleh tengok si Jufazli dekat TikTok ni bercakap. Jadi sebelum kena hacking macam biasa, aku punya live TikTok ni, saya merayu meminta pertolongan dan kerjasama daripada pakcik makcik Oto Arung. Tap-tap skrin banyak-banyak, tekan butang like. Jangan lupa tekan butang share dekat grup WhatsApp, dekat grup Telegram. Bagi tahulah geng-geng korang. Alamak, Jufazli bercakap lagi dekat TikTok. Jadi macam biasalah, hari ini hari Jumaat, Datuk Seri Anwar Ibrahim buat lawatan rasmi di negeri Johor. Hari ini memang heboh, viral dan trending. Datuk Seri Anwar Ibrahim solat Jumaat dekat sebuah masjid di kawasan negeri Johor. Aku tengok video tu pun berdiri bulu roma aku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ramai betul peminat Datuk Seri Anwar Ibrahim dekat negeri Johor. Macam semut semuanya berebut. Ya Allah, dahsyat ya. Kalah Muhyiddin, kalah Tun M punya populariti. Ya Allah, ramainya berebut nak jumpa Datuk Seri Anwar Ibrahim. Begitulah hebatnya ya Perdana Menteri ke-10 Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang semakin lama semakin hari makin ramai rakyat jatuh cinta dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apalagi Abang Muhyiddin dengan Tun M koyaklah hari ini. Macai-macai Perikatan Perjudian Nasional datang sakit jantung dorang, datang sakit tinggi darah dorang. Memang dorang sakit hati tengok ramai orang dekat masjid tunggu Datuk Seri Anwar Ibrahim di negeri Johor. Paling meletup Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor membenarkan Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadap di Istana Johor. Yalah, Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Sultan Johor dengan TMJ ni memang sangat rapat ya. Malah Datuk Seri Anwar Ibrahim, waktu dia pergi masjid, pergi berjalan-jalan, makan masakan orang Johor, Istana Johor, Sultan Johor bagi kereta mahal ya, kereta Audi. Itulah hebatnya Sultan Johor ya. Hari itu Tun M datang menghadap Sultan Johor.
Sultan Johor hantar Tun M pergi airport pakai kereta Proton Saga. Datuk Seri Anwar Ibrahim turun pergi menghadap Sultan Johor. Terus dapat kereta Audi untuk digunakan berjalan-jalan dekat Johor. Daulat Tuanku Sultan Johor memang meletup lah ya. Layanan memang cukup special ya. Sultan Johor bagi dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim sejak Datuk Seri Anwar Ibrahim berjaya menghancurkan dan menumbangkan Abah Muhyiddin dan Tun M dalam perebutan jawatan Perdana Menteri ke-10. Wow. Memang sakit hatilah Tun M dengan Muhyiddin tengok Datuk Seri Anwar Ibrahim turun menghadap Sultan Johor. Dapat layanan yang cukup. 10 bintang dia punya layanan ya. Orang-orang Johor memang baik ya, macam Sultan Johor. Ialah melayan tetamu dengan sangat meriah. Datuk Seri Anwar Ibrahim beruntung. Orang-orang Johor memang layan sangat baik ya. Subhanallah. Tak pernah Perdana Menteri dilayan macam tu ya. Tak pernah Perdana Menteri pergi masjid kena tangkap gambar ramai-ramai. Jadi rebutan ditunggu depan pintu masjid. Ya Allah, sampai Datuk Seri Anwar Ibrahim tak boleh masuk kereta weh. Betapa hebatnya aura Datuk Seri Anwar Ibrahim ya. Allahu Akbar. Tak pernah Perdana Menteri kena kerumun dekat masjid macam tu. Tun M pun tak kena kerumun macam tu. Muhyiddin, Perdana Menteri sebelum ni turun dekat Johor pun tak kena kerumun macam tu weh. Hanya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Aku tengok video-video. Setiap kali Datuk Seri Anwar Ibrahim pergi solat Jumaat, berpusu-pusu orang nak salam Datuk Seri Anwar Ibrahim, nak tangkap gambar Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dah macam artis Hollywood Datuk Seri Anwar Ibrahim ni. Memang sia-sialah kerja cyber troopers Tun M, Muhyiddin, anjing kurap. Cyber troopers Tun M dengan Muhyiddin ni kan, dekat TikTok. Macam tak ada guna korang nak hantam, nak kritik Anwar Ibrahim. Makin ramai peminat-peminat Anwar Ibrahim ni. Aku tengok rakyat memang sangat sukalah dengan kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dengan kepimpinan politik Perdana Menteri ke-10. Sambutan daripada luar jangkaan, sambutan sangat-sangat luar biasa ya di Johor hari ini. Memang menggemparkan dan mengejutkan. Luar biasa ya, sampai Tun M dengan Muhyiddin macam biasalah. Dengki, iri hati, sakit hati. Tun, Muhyiddin yang tak boleh move on lagi ni dengan cyber troopers. Perikatan Perjudian Nasional, Ratu Naga, Raja Petra. Malulah kamu weh. Datuk Seri Anwar Ibrahim pergi solat Jumaat di masjid kawasan negeri Johor. Berbaris peminat-peminat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Aku pun tengok, memang tidak ada lagi yang boleh kalahkan Anwar Ibrahim ni kalau solat Jumaat ini. Pemimpin-pemimpin kita pun ramai yang solat Jumaat, tapi tak dapat layanan. Macam semut-semut semuanya berebut. Macam semut-semut berebut gula. Itulah hebatnya aura dan karismatik Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kau marah aku jilat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Tun M, Muhyiddin, anjing kurap, Perikatan Perjudian Nasional. Memang layaklah Datuk Seri Anwar Ibrahim tu dipuji, dipuja, ditaksub, disokong jadi Perdana Menteri ke-10. Berpuluh-puluh tahun dia berjuang, masuk penjara, keluar penjara. Kini
Tun M dan Muhyiddin sakit kepala, tak dapat halang Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10. Kelemahan Tun M dengan Anwar Ibrahim ni apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadap Sultan Johor. Kenapa 2 kali dah Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadap Sultan Johor, menghadap TMJ ni? Tahukah anda semua, tak lama lagi Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor akan menjadi Yang di-Pertuan Agong yang baharu di Istana Negara Kuala Lumpur. Kita bukan sahaja dapat Perdana Menteri baru. Selepas tamatnya pemerintahan terbaik Sultan Pahang sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16, kita turut mendapat rahmat daripada Allah. Kita akan dapat Yang di-Pertuan Agong ke-17, iaitu Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor. Jadi memang meletup ya, Putrajaya dan istana di Kuala Lumpur memang menjadi perhatian kuasa-kuasa besar seluruh dunia ya. Sebab tak lama lagi Sultan Johor akan ditabalkan menjadi Yang di-Pertuan Agong yang baharu jika Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor bersedia untuk menjadi ketua negara yang baru. Daulat, tuanku. Jadi Tun M dengan Muhyiddin ni, untuk maklumat anda semua ya, berdasarkan maklumat sulit, memang kuasa-kuasa besar asing takut, sangat takut kalau Sultan Johor jadi Yang di-Pertuan Agong ke-17. Memang ini kelemahan Tun M dengan Muhyiddin. Apabila Sultan Johor jadi Yang di-Pertuan Agong yang baru, memang tak ada peluang lah, tak ada chance ya untuk buat kerajaan pintu belakang ya, Tun M, Muhyiddin. Saya nak bagi tahulah rahsia besar ni ya, sempena sambutan tahun baru 2023. Ini memang kelemahan terbesar Tun dengan Muhyiddin, dengan kuasa-kuasa besar asing di belakang mereka lah. Mereka paling takut kalau Sultan Johor jadi Yang di-Pertuan Agong. Ni keturunan Sultan Pahang jadi Yang di-Pertuan Agong pun Tun M dengan Muhyiddin sakit kepala. Misi mereka menghalang Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri pun tak jadi. Itu yang mereka takut dengan kehebatan keturunan Sultan Pahang, Sultan Johor yang cukup bijaksana. Daulat, tuanku. Memang benda ni kena dibagi tahu dengan rakyat. Sebab Tun M dengan Muhyiddin ni memang anti raja-raja. Diorang ni pengkhianat petualang, tak tahu malu, derhaka dengan raja-raja Melayu. Terutamanya mereka ni tak tahu malu. Derhaka dengan Sultan Johor, Sultan Pahang, derhaka depan Sultan Selangor, depan Sultan Kelantan. Memang ini memang PL dan tabiat Tun M dengan Muhyiddin ya. Jadi disebabkan Tun M dengan Muhyiddin ni menggali lubang kubur sendiri depan Sultan Johor, depan Sultan Pahang, depan Sultan Selangor, depan Sultan Kelantan, depan semua raja-raja Melayu, maka inilah hasil dia. Gagal menghalang Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10. Itulah nak sangat lawan Johor Azli Syamat. Memang kau tak boleh lawan lah. Dah lah aku ni setia kepada raja, rakyat dan negara. Sudahlah aku ni memang kingmaker baru politik Malaysia yang sangat ditakuti oleh kuasa-kuasa besar, oleh Tun M, oleh Muhyiddin, oleh anjing-anjing kurap Tun M yang menonton video ni. Memang begitulah ya, itu tujuan Datuk Seri Anwar Ibrahim selalu turun dekat negeri Johor. Sebab memang mengikut giliran untuk jadi Yang di-Pertuan Agong. Selepas ini sangat-sangat mudah ya pentadbiran kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab tinggal lebih kurang beberapa bulan lagi ya, Sultan Johor punya turn untuk jadi Yang di-Pertuan Agong. Jadi sama-sama kita nantikan sejarah baru, politik dunia, sejarah baru, politik Malaysia, gandingan yang cukup hebat ya. Perdana Menteri ke-10 Malaysia di Putrajaya, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hari ini Yang di-Pertuan Agong Sultan Pahang, gandingan yang sangat-sangat meletup ya. Sampai Tun M dengan Muhyiddin mati kutu, tak tahu macam mana nak tumbangkan
Kerajaan Agung, Kerajaan Rakyat yang baru di Putrajaya. Lepas ni, jika dah tamat kontrak pentadbiran yang di Pertuan Agong ke-16, maka Sultan Johor akan ditabalkan oleh Kerajaan Malaysia sebagai yang di Pertuan Agong ke-17. Kalau Sultan Johor bergabung dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim mentadbir negara, kamu tahu apa yang akan jadi? Hancur dan pupuslah Tun M dengan Muhyiddin untuk 5 tahun. Memang sakit kepala lah. Tun M, Muhyiddin dengan kuasa-kuasa besar asing di belakang mereka. Macam mana kita nak tumbangkan ni? Tambah lagi dengan mulut si Jupasli ni, tak pandai berhenti menjilat Anwar Ibrahim, tak pandai berhenti menjilat raja-raja. Aduh, 5 tahun ni masaklah kita kena goreng oleh si Jupasli. Sultan Johor, Sultan Pahang berkuasa di Istana Negara. Anwar Ibrahim Zaid Hamidi, UMNO yang Pakatan Harapan berkuasa di Putrajaya. Memang 5 tahun lah Tun M dengan Muhyiddin menganggur. Memang habislah nak. Saya nak bagi tahu ya, memang meletup ya. Negara Malaysia bermula tahun 2023. Ini berita baik ya. Pemerintahan kerajaan Malaysia sangat-sangat powerful, sangat-sangat stabil dan sangat-sangat ditakuti oleh kuasa-kuasa besar seluruh dunia. Sebab Sultan Johor bakal angkat sumpah jadi di Pertuan Agong. Datuk Seri Anwar Ibrahim macam biasalah, sudah angkat sumpah jadi Perdana Menteri, jadi Menteri Kewangan terbaik dunia di Putrajaya, di Parlimen, di Istana yang di Pertuan Agong. So get ready lah ya korang. Tahun 2023 sampai tahun 2028 negara Malaysia akan maju membangun oleh Sultan Johor, oleh Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tak ada chance lah Tun M dengan Muhyiddin nak merompak projek ya. Sebab iyalah Sultan Johor, diorang memang takut kalau Sultan Johor jadi ketua negara, garangnya muka Sultan Johor tu. Kena pelempang kau satu kali, kau derhaka depan yang di Pertuan Agong, depan Sultan Johor, pap, tamparan maut. Memang Sultan Johor jangan main-main. Kau nampak Sultan Johor tu berpakaian macam orang biasa, tapi ditakuti ya oleh kuasa-kuasa besar seluruh dunia. Sebab Sultan Johor ni dia tahu musuh dia Tun M. Sultan Johor ni tahu musuh dia si Muhyiddin pengkhianat yang tak cukup SD Parlimen tu lah. Memang kali ini amat sukar ya untuk tumbangkan kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim di Putrajaya. Tambah-tambah lagi Sultan Johor bakal jadi yang di Pertuan Agong baru. Saya bocorkan rahsia ya. Dari tahun 2023 sampai 2028 Tun M dan Muhyiddin dah boleh bersara daripada politik ya, sebab dah tak boleh tumbangkan kerajaan rakyat yang baru dari pintu belakang. Dah tak boleh. Mana-mana parti politik nak lawan Sultan Johor jadi yang di Pertuan Agong, memang korang kena beli batu nisan, beli kain kapan putih, tempalah lubang tanah dalam-dalam. Siapa yang merancang untuk tumbangkan kerajaan rakyat, kerajaan agung yang baru tu di bawah kepimpinan Sultan Johor dan Anwar Ibrahim tahun depan ya, get ready lah korang. Jangan sampai kena penggal kepala korang. Kebimbangan-kebimbangan orang yang menjangkakan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak akan bertahan 5 tahun, saya ingin bocorkan rahsia ya. Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan sahaja boleh bertahan 5 tahun. Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh bertahan jadi Perdana Menteri ke-10 sehingga 10 tahun. Tun M, Muhyiddin, aku tahu korang tengok video ni. Kuasa-kuasa besar seluruh dunia. Memang benda ni sejak Akta Inti Lompat Parti ditubuhkan, sejak Tun M dengan Muhyiddin gagal menghalang kebangkitan kuasa Raja-Raja Melayu pasca PRU15, dalam keadaan misi Tun M nak jadi PM kali ketiga gagal,
Dalam keadaan misi Muhyiddin nak jadi PM kali kedua gagal juga. Dalam keadaan Perikatan Perjudian Nasional, Parti Lebar Kaki Judi berangan-angan nak jadi kerajaan kali kedua gagal juga. So, saya nak bagi tahu ya, sudah tidak ada peluang untuk Tun M, Muhyiddin dan kuasa-kuasa besar di belakang mereka menumbangkan kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerajaan rakyat yang baru, kerajaan agung yang baru. Ramai menonton ni. Tap-tap skrin pakcik makcik Oto Arun, tekan butang like banyak-banyak. Saya berasa lawak dan lucu ya apabila ada orang menzahirkan kebimbangan. Datuk Seri Anwar Ibrahim ni bolehkah bertahan 5 tahun? Saya nak bagi tahu, kita sekarang ni dah ada Akta Inti Lompat Parti. Raja-raja Melayu memantau semua parti politik. Pengkhianat-pengkhianat petualang-petualang ni dipantau hari-hari oleh raja-raja Melayu. Saya nak bagi tahu ya, lebih-lebih lagi tak lama lagi Sultan Johor jadi di Pertuan Agong. Memang saya nak bagi tahu, tidak ada jalan pintu belakang nak tumbangkan kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerajaan rakyat ni. Dah tak boleh. Ya, nasi sudah jadi bubur Tun M. Sebab tu Tun M meroyan jadi orang gila tu. Dia marah Zaid Hamidi jadi timbalan Perdana Menteri. Sebentar tadi Tun M beri kenyataan syok sendiri. Dia cakap dalam perlembagaan kita, jika seorang yang di Pertuan Agong didakwa dalam Mahkamah Khas Raja-Raja, secara automatik yang di Pertuan Agong kena letak jawatan dan berhenti menjalankan tugasnya sebagai ketua negara. Bagi Tun M, kenapa Zahid Hamidi yang didakwa dalam mahkamah boleh jadi timbalan Perdana Menteri? Adakah Zahid Hamidi lebih tinggi kedudukannya daripada yang di Pertuan Agong? Pandai betul Tun M nak batu api ya. Mari saya jawab soalan Tun M. Saya adalah orang yang paling tepat untuk jawab soalan dupang-dupang Tun M ini, yang mana soalan ini saya kira budak tadika pun boleh jawab. Tun M, saya adalah kingmaker baru politik Malaysia. Kingmaker baru politik dunia, izinkan saya untuk mengajar Tun M pasal undang-undang dan perlembagaan, sistem monarki berperlembagaan dan sistem demokrasi berparlimen. Tun M yang amat saya hormati, di negara ini kita mempunyai klausa undang-undang dan klausa perlembagaan yang sudah dibahagikan kepada 2 perundangan. Kita ada undang-undang khas untuk kuasa yang di Pertuan Agong, kuasa permaisuri yang di Pertuan Agong, dan kuasa Raja-Raja Melayu dalam Majlis Raja-Raja Melayu. Dan bahagian perundangan yang kedua adalah bersangkut paut dengan sistem demokrasi berparlimen Malaysia untuk undang-undang kuasa seorang Perdana Menteri, kuasa timbalan Perdana Menteri, dan kuasa ahli-ahli parlimen serta perkara-perkara lain bersangkutan dengan hal ehwal pentadbiran demokrasi Malaysia. Saya cukup hairan dan pelik, Tun M antara manusia yang menulis undang-undang dan perlembagaan dalam Malaysia tak tahu beza tentang undang-undang dan perlembagaan untuk Raja-Raja Melayu, untuk yang di Pertuan Agong, untuk permaisuri yang di Pertuan Agong. Tun M tak tahu beza perlembagaan khusus untuk Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri, untuk ahli Dewan Rakyat dan hal ehwal pentadbiran demokrasi negara Malaysia. Berpuluh-puluh tahun Tun M lebih banyak makan garam daripada saya dalam percaturan kuasa dunia ini. Saya terkejut kali pertama saya nampak Tun M sangat-sangat dupang, tak boleh membaca perlembagaan yang Tun M sendiri tulis. Tun, Zaid Hamidi bukan jadi yang di Pertuan Agong. Zaid Hamidi jadi timbalan Perdana Menteri. Yang di Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah, Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah,
melantik Zahid Hamidi untuk jadi timbalan Perdana Menteri. Bukan Zahid Hamidi jadi yang di-Pertuan Agong. Tun M jangan risau. Zahid Hamidi tak jadi yang di-Pertuan Agong hari ini. Ya? Aku tengok Tun M ni macam tak boleh tidur malam. Hari-hari mimpi Zahid Hamidi. Kenapa Tun M tak boleh move on? Sudah 3 minggu masuk 1 bulan sudah ni. Tun M, saya kesian tengok Tun M. Makin tua, makin gila, makin dupa, makin otak biol. Tun M, undang-undang untuk jadi yang di-Pertuan Agong tak sama dengan undang-undang untuk jadi timbalan Perdana Menteri, Tun M. Takkan saya budak tadika, budak tak pandai ni kena ajar Tun M pasal undang-undang. Tun M, saya gradua master first class dalam bidang sains politik GPA 3.97. Takkan Tun M ketinggalan kereta api? Zahid Hamidi bukan dilantik jadi yang di-Pertuan Agong. Ya Allah, ya Tuhanku, Zahid Hamidi dilantik jadi timbalan Perdana Menteri. Tun, mana sama syarat-syarat untuk jadi yang di-Pertuan Agong dengan syarat-syarat jadi timbalan Perdana Menteri? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, makin kau nak mati masuk lubang kubur, makin kau bodoh. Allahu Akbar. Mana sama perlembagaan dan undang-undang khusus untuk yang di-Pertuan Agong, permaisuri yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Tak boleh dibuat perbandingan dengan jawatan Perdana Menteri, jawatan timbalan Perdana Menteri, Tun M. Ya Allah, talengong betul kau ini. Makin kau tua, makin kau talengong. Kau tekan butang like banyak-banyak ni, Tun M. Tap screen. Anjing-anjing kurap Tun M ni. Korang tak bolehkah bagi kuliah undang-undang dengan Tun M? Aku ni bekas pensyarah perlembagaan. Ya Allah, malu aku. Yang kau ni otak biul kasih tunjuk kebodohan kau kepada seluruh dunia, Tun M. Kenapalah? Aku pun tak tahu macam mana nak backup kau ni yang makin tua, makin otak biul, makin tumpul otak kau. Ya Allah, kau ni belum nyanyuk. Takkan kau dah lupa perlembagaan khusus untuk sistem raja-raja berperlembagaan Malaysia dan sistem demokrasi untuk Perdana Menteri dan timbalan Perdana Menteri? Ya Allah, tolonglah bagi rahmat dan hidayah, kasih pandailah sikit Tun M ni. Aku tengok macam makin tumpul otak kau, Tun M. Allahu Akbar. Tun, hisap gam kah? Hisap siabu? Hisap ais? Minum air ketum? Sampai Tun M tak tahu beza jawatan yang di-Pertuan Agong dengan jawatan timbalan Perdana Menteri? Ha? Mana boleh disamakan jawatan timbalan Perdana Menteri dengan jawatan yang di-Pertuan Agong? Tak sama dia punya syarat. Ya Allah, ya Tuhanku. Tun, untuk jadi yang di-Pertuan Agong tak perlu bertanding PRU 15. Untuk jadi timbalan Perdana Menteri, wajib bertanding PRU 15 dan wajib menang. Tun M, ya Allah, ya Tuhanku. Tun, hanya raja-raja sahaja yang boleh jadi yang di-Pertuan Agong. Dilantik secara giliran. Zahid Hamidi bukan raja. Zahid Hamidi adalah ahli Dewan Raya, ahli Parlimen. Dia sudah menang dekat kerusi Parlimen Bagan Datuk. Tun, waktu Tun tulis Undang-Undang dan Perlembagaan tahun 1993, kalau Tun tak boleh terima kenyataan Zahid Hamidi tu jadi timbalan Perdana Menteri, kenapa Tun tak tulis dekat perlembagaan, okey, semua orang boleh jadi timbalan Perdana Menteri kecuali Zahid Hamidi tak boleh? Kenapa juga Tun yang berdendam dengan Zahid Hamidi ni? Move on lah, tak payahlah terperangkap dengan percaturan-percaturan kuasa masa lalu. Tak ada guna Tun M nak berdendam dengan Zahid Hamidi. Keputusan sudah muktamad, Tun M. Memang Zahid Hamidi sangat layak jadi timbalan Perdana Menteri. Tak ada dalam perlembagaan demokrasi Malaysia seorang wakil rakyat yang sudah menang PRU 15 tak boleh jadi timbalan Perdana Menteri. Tun,
Zaid Hamidi belum gila, belum nyanyuk. Zaid Hamidi belum kalah PRU15 di kerusi Parlimen Bagan Datuk. Tak hairanlah yang di Pertuan Agong dan Perdana Menteri ke-10 lantik Zaid Hamidi jadi timbalan Perdana Menteri. Tunim, hakim-hakim belum lagi sumbat Zaid Hamidi dalam penjara Kajang atau penjara Sungai Buloh. Belum lagi hakim-hakim putuskan Zaid Hamidi perlu masuk penjara hari ini. Ya Allah, Tun, terlampau juga kau ni ketinggalan kereta api. Tun, tidak ada dalam perlembagaan demokrasi Malaysia seorang ahli Dewan Rakyat yang didakwa dalam mahkamah tak boleh jadi ahli parlimen, tak boleh jadi menteri, tak boleh jadi timbalan Perdana Menteri. Tun M, katanya Tun M ni rajin membaca. Kami ni tak pernah jadi Perdana Menteri 22 tahun 22 bulan. Kami tak pernah melantik hakim-hakim. Tapi kami pelik. Ya Allah. Tun M yang sendiri tulis undang-undang dan perlembagaan ni. Tun M sendiri yang mengasaskan rule of law ini. Tun M sampai otak biul tak boleh bezakan syarat-syarat untuk jadi timbalan Perdana Menteri dan syarat-syarat untuk jadi di Pertuan Agong. Memang betul lah. Kalau raja-raja Melayu kita didakwa dalam Mahkamah Khas Raja-Raja, dah tak boleh jadi yang di Pertuan Agong, Tun M. Tapi untuk jawatan timbalan Perdana Menteri, untuk jawatan menteri, walaupunlah seorang wakil rakyat itu ada 1 juta kes mahkamah, kalau dia belum disabitkan bersalah, belum masuk penjara, dia boleh dilantik jadi timbalan Perdana Menteri, dia boleh dilantik jadi menteri. Astaghfirullahalazim. Nak bandingkan jawatan timbalan Perdana Menteri punya syarat dengan syarat jadi yang di Pertuan Agong, seperti kau bandingkan telur dengan apple. Macam kau bandingkan ayam dengan ular. Kau cakap pusing-pusing berbelit-belit sampai kepala Tun M yang tak belit-belit. Kau nak bercakap macam pusing gasing. Kepala kau yang kena pusing oleh gasing, Tun M. Kau nak bercakap pusing-pusing pasal undang-undang dan perlembagaan? Sudahlah kau ni otak biol, jahil, bodoh undang-undang. Kau tak layaklah ajar kami pasal undang-undang dan perlembagaan. Kau sendiri tak tahu pun undang-undang. Jawatan timbalan Perdana Menteri Zaid Hamidi itu tak sama syarat-syarat dia dengan jawatan yang di Pertuan Agong. Makin banyak makan garam, makin dupang aku tengok kau ni. Aku kena tegur hang. Sebab hang ni nazak betul hang punya otak biol. Nazak betul aku tengok kau punya dupang ni. Astaghfirullahalazim. Dulu Tun M lantik Lim Guan Eng jadi Menteri Keuangan. Waktu tu Lim Guan Eng masih ada kes jenayah rasuah. Tun M, kalau betul lah melantik menteri, melantik timbalan Perdana Menteri ni yang ada kes mahkamah, melanggar undang-undang dan perlembagaan, kenapa waktu Tun M jadi PM ke-7 Tun M lantik YB Lim Guan Eng jadi Menteri Keuangan? Tak ada pun Raja-Raja Melayu batalkan pelantikan Lim Guan Eng. Tak ada pun Tun M marah Lim Guan Eng jadi Menteri Keuangan. Tun,
Kami rakyat ni belum nyanyuk lagi, Tun. Tun M. Kami masih ingat waktu Tun M jadi PM ke-7, Tun M pun di bawah siasatan suruhan diraja untuk kes merompak duit negara dalam Bank Bumiputra BMF. Tun, aku masih ingat, Tun. Waktu Tun jadi PM ke-7 tu, Tun M kalah dekat mahkamah untuk perbicaraan Suruhanjaya Diraja kes rompakan BMF. Tapi Tun boleh angkat sumpah jadi PM ke-7. Walaupun Tun M sudah disahkan oleh hakim-hakim, memang Tun merompak, memang Tun menyalahgunakan kuasa. Wow. Tun M boleh lantik diri sendiri jadi PM ke-7. Tun M boleh lantik Lim Guan Eng jadi Menteri Keuangan. Kes jenayah berlambak dalam mahkamah. Boleh pula bila giliran Zahid Hamidi yang sudah menang PRU 15. Kenapa Tun M tak boleh terima? Zahid Hamidi jadi Timbalan Perdana Menteri sudah berapa hari, berapa minggu berlalu ni. Apa juga yang kau sakit hati yang di Pertuan Agong lantik Zahid Hamidi jadi Timbalan Perdana Menteri? Kau marah, Tun M? Sebab kau tak dilantik jadi Timbalan Perdana Menteri? Gila, sangat gila. Lubang kubur kata mari. Tun M lupakan makan ubat. Astaghfirullahalazim. Kenapa Tun M cemburu sangat, sakit hati, dengki, iri hati yang di Pertuan Agong lantik Zahid Hamidi jadi Timbalan Perdana Menteri? Tun M marah, Agong tak lantik Tun M jadi Timbalan Perdana Menteri, biar betul. Minggu lalu kau marah, Agong tak lantik kau jadi Perdana Menteri ke-10, Tun M. Minggu-minggu yang sudah, Muhyiddin marah tak dilantik jadi PM ke-10. Ni Hang marah lagi. Sebab Hang dengan anak Hang tak dapat jawatan apa-apa di Putrajaya. Astaghfirullahalazim. Gila. Saya ni pun selalu juga kritik Zahid Hamidi, Tun. Tapi bila Tun M ni merapu otak biol, ya Allah, ketinggalan kereta api, tak tahu undang-undang, tak tahu perlembagaan. Ada ke patut Tun M? Dia samakan jawatan Timbalan Perdana Menteri dengan jawatan yang di Pertuan Agong. Tak samalah, Dupang, Bahalol, otak udang, talengong. Syarat-syarat untuk jadi yang di Pertuan Agong memang syaratnya sangat ketat. Hanya seorang Raja Melayu yang sah boleh jadi yang di Pertuan Agong. Yang di Pertuan Agong perlu bebas daripada pertuduhan jenayah dalam Mahkamah Khas Raja-Raja. Itu syarat jadi yang di Pertuan Agong, Dupang. Untuk jadi Timbalan Perdana Menteri syaratnya sangat-sangat mudah, sangat-sangat simple. Tak complicated. Dia perlu jadi wakil rakyat. Dia tak jadi banduan penjenayah, masuk penjara Kajang, penjara Sungai Buloh. Maka dia layaklah jadi Timbalan Perdana Menteri, Dupang. Kita bercakap pasal fakta. Pasal klausa perundangan. Saya pun selalu juga hantam Zahid Hamidi ni, Tun M. Tapi bila Tun M ni otak biul, tak boleh terima kenyataan Zahid Hamidi jadi Timbalan Perdana Menteri. Ni memang gila, sangat gila, Tun M. Aku ni pun selalu hantam Zahid Hamidi. Aku boleh terima Zahid Hamidi jadi Timbalan Perdana Menteri. Hang ni dah nak mati masuk lubang kubur, berdendam. Apa yang kau dapat, setan? Astaghfirullahalazim. Aku ni pun selalu puji Anwar, selalu kritik Anwar Ibrahim. Boleh je aku terima Anwar Ibrahim tu jadi Perdana Menteri ke-10. Yang Tun M ni dah tua, dah masuk umur 100 tahun. Apa juga yang kau berdendam dengan Anwar Ibrahim, dengan Zahid Hamidi ni? Bodoh betul lah. Kau mencatur kuasa.
Be objective and be rational. Don't too emotional, Tun M. Aku tahu Tun M tengok video aku hari-hari. Kau dah kalah PRU15, Tun M. Semua kerusi parlimen yang Tun M bertanding bersama parti petai tu, parti Paju Langkang tu, kalah. Tak ada guna Tun M nak buat public complaint. Sebab Tun M bukan sebahagian daripada kerajaan Datuk Seri Anwar, sebahagian daripada kerajaan rakyat yang baru. Tun M, yang di Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu pun dah tak nak layan Tun M. Yang di Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu pun, yang Tun M fitnah sejak akhir-akhir ini, dah tak layan. Hujah-hujah dupang Tun M. Aku kesian tengok Tun M syok sendiri. Macam orang gila. Macam orang hisap gam. Macam orang hisap siabu. Move on kau. Sudah tamat legasi politik kau. Sudah hancur. Sudah pupus oleh si Jupazli. Tak ada guna kau marah. Kau maki Amun Zaid Hamidi, Anwar Ibrahim. Diorang dah jadi Perdana Menteri. Dah jadi Timbalan Perdana Menteri. Hang jadi apa? Tun M? Hang jadi sampah dekat tepi longkang istana. Aku dan raja-raja pun dah tak ambil kira pandangan politik kau ni. Kenapa? Boleh tak kau cermin diri kau? Kau nak ajar yang di Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu pasal undang-undang dan perlembagaan? Tun M sendiri tak tahu undang-undang. Kau tafsir perlembagaan dan undang-undang ni ikut nafsu kau sendiri. Perkara berapa? Klausa berapa? Seorang wakil rakyat ada kes mahkamah. Tak boleh jadi timbalan Perdana Menteri, tak boleh jadi menteri. Perkara berapa? Kau tak ada sebut dalam kenyataan dupang-dupang kau hari ini dekat media. Kenapa kau tak saman yang di Pertuan Agong dan Perdana Menteri ke-10 kalau betul Zaid Hamidi ni tak boleh dilantik jadi timbalan Perdana Menteri? Tun M kan banyak duit. Triliuner hasil merompak projek-projek rakyat bersama 7 keturunan Hang. Hang kan pakar undang-undang dan perlembagaan. Samanlah yang di Pertuan Agong dan Perdana Menteri dan Kerajaan Malaysia. Kalau betul pelantikan Zaid Hamidi dan semua Perdana Menteri, semua menteri itu tak sah. Dah 3 minggu kita tunggu ni. Kau hanya cakap, yang di Pertuan Agong tak ikut undang-undang dan perlembagaan. Melantik Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, melantik Zaid Hamidi jadi timbalan Perdana Menteri. Untuk makluman Tun M ya, Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan Zaid Hamidi jadi Perdana Menteri, jadi timbalan Perdana Menteri, pembantu kepada PM10, dapat undian 2/3 majoriti ahli-ahli parlimen. Ini kita nak tahu ikut undang-undang atau perlembagaan atau tak ikut undang-undang. Kalau Anwar Ibrahim dan Zaid Hamidi dengan Fazila Yusof sudah buktikan sokongan majoriti diorang ahli-ahli parlimen dalam pembentukan kerajaan di Dewan Rakyat, Tun M pun tak ada dekat Dewan Rakyat sebab dah kalah PRU15. Tun M kena terima kenyataan ni. Kesian aku tengok Tun M. Sejak kalah PRU15 jadi otak biul, jadi otak dupang, jadi gila. Jadi sakit mental. Tolonglah anak-anak Tun. Bawa Tun ni jumpa Dr. Sakitri. Dr. sakit mental. Teruk habis dia ni. Dah 3 minggu berlalu. Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10. Sudah 3 minggu yang di Pertuan Agong lantik Zaid Hamidi jadi timbalan Perdana Menteri. Hang masih lagi cerita benda-benda yang sama. Ya Allah. Tun. Hidup di dunia ni seperti roda. Sekejap kita di atas, sekejap kita di bawah. Berpuluh-puluh tahun empire kekuasaan Tun berada di atas roda kehidupan. Hari ini Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan Tun M berada di paling bawah roda kehidupan. Supaya Tun M berehat. Allah nak rehatkan Tun. Sedar.
Hidup di dunia beratus-ratus tahun pun tak ada guna. Kalau kerja kita ni tamak dunia, tamak kuasa, tamak jawatan, Tun. Koyak, marah. Memang ini kitaran hidup sunnatullah. Dulu Tun bolehlah jadi PM 22 tahun, 22 bulan. Itu rezeki Tun. Biarlah Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10. Baru berapa hari sudah kau tak tahan. Anwar Ibrahim bukan jadi Perdana Menteri sampai kiamat. Bertendang kau, berehat. Steady kau. Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri 5 tahun. Kalau dia menang PRU ke-16, dia boleh lagi jadi PM ke-11. Tapi sabar kau, bertenang kau. Zahid Hamidi, itu rezeki dia lah. Jadi timbalan Perdana Menteri. Aku kena backup juga ni. Anwar Ibrahim dengan Zahid Hamidi. Sebab ini undang-undang dan perlembagaan. Siapa yang kalah PRU 15, tak boleh jadi Perdana Menteri, tak boleh jadi timbalan Perdana Menteri. Macam Muhyiddin tu dah kalah PRU 15, tak boleh jadi Perdana Menteri. Macam Hang Tun Em dah kalah PRU 15, tak boleh jadi Perdana Menteri ke-10. Anak Hang, ya Allah, Boy, kalah PRU 15, mana boleh jadi timbalan Perdana Menteri, otak biol. Tak boleh jadi PM ke-10. Itu undang-undang dan perlembagaan lah, Dupang, Talengong. Memanglah yang di Pertuan Agong akan lantik kerajaan perpaduan yang menang PRU 15 jadi Perdana Menteri, jadi timbalan Perdana Menteri. Takkanlah aku nak lantik Tun M yang sudah kalah dekat Parlimen kubu kuat dia. Belau, Dupang, Talengong, Bahalol. Takkanlah yang di Pertuan Agong nak lantik Muhyiddin jadi PM ke-10. SD dia pun tak cukup 112 SD, Tun M. Gilakah kau nak paksa Agung langgar undang-undang, langgar perlembagaan? Kau bercakap pasal undang-undang dan perlembagaan, kau sendiri ajar benda-benda yang tak betul. Kau pergi depan pagar istana ini Pertuan Agong buat mogok. Kau panggil anjing-anjing kurap kau tu, mogok depan Istana Agong. Tak ada guna pun kau nak berdemonstrasi depan Istana Agong. Kau nak mogok, nak bawa banner besar-besar, nak bantah jawatan Perdana Menteri ke-10, jawatan timbalan Perdana Menteri Anwar Ibrahim Zahid Hamidi ni. Move on. Kau tu tua, sepatutnya tunjukkan contoh yang baik. Ni tamak kuasa, tamak jawatan dunia. Tak boleh bawa matilah semua ni, Tun. Bagilah orang lain. Balik-balik kau. Bosan sudah orang tengok muka kau, Tun M. Bosan sudah seluruh dunia tengok kau jadi Perdana Menteri yang tak ada guna-gunanya dekat dunia ni. Menipu. Buat huru-hara politik, huru-hara ekonomi. Memfitnah raja-raja. Bosan sudah rakyat tengok kau punya perangai ini. Sebab terlampau gila dunia, terlampau gila kuasa. Itu saja skrip politik kau. Kalau bukan serang Najib, serang Zahid, kau serang Anwar. Selain tu serbu rumah Jupasli, fitnah raja-raja. Itu je berpuluh-puluh tahun skrip kau. Bosan. Orang nak muka baru. Kalau Tun M bosan tengok muka aku, Tun M bunuh diri sajalah. Tak payah tengok aku punya video dekat TikTok, dekat YouTube. Aku pun tak ada paksa hang tengok video aku. Cakap baik-baik, kau takkan dengar. Akulah kingmaker yang perlu goreng kau ni malam ni. Terlampau bodoh undang-undang. Beza weh syarat-syarat untuk jadi yang di Pertuan Agong. Dan sangat beza untuk syarat-syarat dia jadi timbalan Perdana Menteri, Dupang. Baca balik undang-undang dan perlembagaan demokrasi Malaysia tu. Engkau jadi Perdana Menteri 22 tahun, takkan itu pun aku kena ajar kau, Tun M. Orang kaya trilioner takkan tak ada penasihat undang-undang. Talengong, Dupang. Tap-tap screen, makin ramai ni menonton.
2 kali 5 hang dengan Muhyiddin. Nak cakap pasal undang-undang dan perlembagaan demokrasi, tapi korang sendiri yang langgar. Bagi SD pun SD palsu. Depannya di Pertuan Agong. Kamu ni tak ikut undang-undang dan perlembagaan. Dipanggil untuk temuduga jawatan Perdana Menteri ke-10. Anak murid kau tu dem. Sampai sekarang tak boleh buktikan 115 SD. Tak ada guna tu nem nak meroyan. Anwar jadi Perdana Menteri ke-10, Zaid Amidi jadi timbalan Perdana Menteri. Pergi tu dem, bagi tunjuk depannya di Pertuan Agong. Kau punya SD sokongan ahli parlimen. Hang dah kalah PRU 15. Duit deposit hang dekat kerusi parlimen kubu kuat hang pun hangus. Mana boleh hang paksa yang di Pertuan Agong lantik Tun M jadi Perdana Menteri ke-10. Muhyiddin tak cukup SD. Mana boleh Tun M paksa yang di Pertuan Agong lantik Muhyiddin jadi PM ke-10. Mana boleh Tun M nak paksa Zaid Amidi, Tok Mat, Ismail Sabri, Syamuddin, semua ahli-ahli parlimen UMNO BN nak lantik Muhyiddin jadi PM ke-10, sedangkan Muhyiddin tak cukup SD. Satu ahli parlimen pun tak sokong Tun M. Macam mana Tun M nak pecat Zaid Amidi jadi timbalan Perdana Menteri? Tun M dah tak ada kuasa di Putrajaya. Tun M sakit hati Anwar Ibrahim dari Pertuan Agong tidak pecat Zaid Amidi jadi timbalan Perdana Menteri. Jadi Tun M meroyan jadi orang gila macam kena sawan babi ni. Tun M ingat boleh pecat Zaid Amidi macam tu. Tun, kami tahulah Tun M takut dengan Zaid Amidi. Sebab UMNO BN memang tak nak bergabung dengan Tun M dengan Muhyiddin. Engkau berdendam? Macam mana Zaid Amidi dan UMNO BN nak sokong Tun M kalau Tun M pun kalah dekat kerusi parlimen sendiri? Macam mana yang di Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu nak lantik kau jadi Perdana Menteri ke-10 kalau kau pun kalah? Nak bandingkan Tun M dengan Zaid Amidi bagai langit dan bumi. Tun M kalah dekat parlimen kubu kuat sendiri PRU 15 secara mengejut. Zaid Amidi menang dekat parlimen Bagan Datuk. Boleh tak Tun M cermin diri sendiri? Engkau dah kalah, kau malu kalah sampai kau jadi kambing hitamkan Zaid Amidi ni yang sudah menang dekat kerusi parlimen Bagan Datuk. Kau memang gila, otak biul, otak dupang Tun M. Ni kali pertama. Ya Allah, bekas Perdana Menteri tak boleh terima kenyataan kalah PRU 15. Dia tak boleh terima kenyataan Zaid Amidi menang dekat Parlimen Bagan Datuk, menang jawatan timbalan Perdana Menteri, menang jawatan menteri. Tak pernah aku nampak orang meroyan jadi orang gila begini. Dah kalah tu kalah lah, move on lah. Oi, dah tak boleh ubah keputusan muktamar yang di Pertuan Agong. Tun M ingat, Tun M adalah yang di Pertuan Agong adalah orang yang paling berkuasa dalam Malaysia. Tun M, you are wrong. Ni orang yang paling berkuasa dekat Malaysia ni, Jufazli Syamat. Sebab tu semua game plan Tun M hancur. PRU 15. Kalau kau tak sibuk tangkap si Jufazli, Tun M takkan hancur di Putrajaya, takkan hancur dan pupus PRU 15. Tun M takkan kehilangan jawatan Perdana Menteri, jawatan timbalan Perdana Menteri yang Tun M gila-gilakan itu. Ya, aku kesian tengok Tun M. Baru sekarang kau menyesal lawan Jufazli Syamat. Raja Melayu tu ikut game Jufazli Syamat, bukan ikut game kau Tun M. Sebab tu kau gagal halang Zaid Amidi jadi timbalan Perdana Menteri. Kau gagal halang Zaid Amidi jadi menteri. Kau gagal sumbat Zaid Amidi dalam penjara. Kau gagal halang Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10. Kau gagal hancurkan kuasa Raja-Raja Melayu PRU 15. Kau gagal hancurkan UMNO dan Pakatan Harapan PRU 15. Sebab kau sangat dupang, otak biol, macam hisap gam, macam hisap syabu, syok sendiri mencatur kuasa. Kau bukan yang di Pertuan Agong. Kau bukan.
Kingmaker dalam politik Malaysia ni. Kingmaker baru politik Malaysia, kingmaker baru politik dunia. Semua Perdana Menteri tumbang oleh aku. Termasuk kau Tun M tumbang oleh aku di Putrajaya tahun 2020 lalu. Kau lupa? Jangan buat-buat pura lupa. Kau belum menyanyuk. Kau cuma ada otak biul, otak dupang. Kau ya? Kau dah hancur, dah pupus Tun M. Di tangan Raja-Raja Melayu, di tangan Anwar Ibrahim, di tangan Zaid Amidi. Kau dah hancur ditumbangkan oleh Jupazli. Sebab kau suka betul tangkap si Jupazli jam 3 pagi. Kau nak kambing hitamkan aku dalam percaturan kuasa. Ini balasan karma, balasan cash daripada Allah. Kau kambing hitamkan diri sendiri Tun M. Depan Raja-Raja Melayu, guna master plan politik kotor jijik. Raja-raja pun bosan sudah tengok kau jadi Perdana Menteri. Sebab tu Anwar Ibrahim yang tak pernah jadi Perdana Menteri dibagi peluang. Sudahlah kau kalah. Tak ada guna kau nak mempertikaikan kuasa yang di Pertuan Agong. Melantik Zaid Amidi jadi timbalan Perdana Menteri. Ikut suka hati yang di Pertuan Agong nak lantik Zaid Amidi jadi timbalan Perdana Menteri, nak jadi menteri. Yang kau sakit hati Tun M, kenapa? Kau bukan yang di Pertuan Agong, kau bukan Raja Melayu. Yang kau menyibuk pasal kuasa yang di Pertuan Agong, kuasa Raja-Raja Melayu ni, kenapa? Engkau tu pengkhianat petualang. Nak masuk campur kuasa yang di Pertuan Agong, kuasa Raja-Raja Melayu. Dah. Dah hancur, dah pupus, dah terkubur pun legasi politik kau, PRU15 ni. Marah dengan aku, nak tangkap aku, nak bunuh aku. Tangkaplah, bunuhlah. Dah hancur semua game kau oleh aku. Tak ada guna lagi kau tangkap aku. Itulah masalah kau. Hello, si Jupazli hantam aku ni. Tangkap Jupazli. Hello, si Jupazli sudah bocorkan rahsia master plan politik aku depan Raja-Raja. Tangkap Jupazli jam 3 pagi ya. Itu je kerja kau Tun M. Hancur kau kan oleh aku masuk perangkap. Otak pandai bergeliga macam aku ni. Kau nak perangkap-perangkap, engkau yang aku perangkap. Tak ada lagi satu orang Perdana Menteri boleh perangkap aku dalam percaturan kuasa Malaysia ni. Engkau heran aku berani hantam kau? Tun, aku tahulah Rothschild bayar kau. Aku tahu ejen kuasa-kuasa besar asing bayar kau untuk, berkuasa dekat Malaysia ni. Tapi aku kesian dengan Tun. Boleh-bolehnya kan ejen kuasa besar asing macam hang ni hancur dan pupus oleh Jupazli Syamat. Aku tak salahkan Rothschild dengan kuasa-kuasa besar asing. Cuma aku nak bagi tahu dengan Rothschild dan kuasa-kuasa besar asing, inilah standard Tun M. Otak tumpul, tak tahu undang-undang, tak tahu rule of law. Dia pun dah hancur PRU15. Rothschild, kuasa besar Amerika dan kuasa besar Israel, bolehlah suruh Tun M masuk lubang kubur dia sekarang. Tak ada guna nak pasang jantung baru lagi. Tak ada guna. Raja-raja, saya sudah arahkan memang tak boleh lagi lantik Tun M jadi Perdana Menteri PRU16. Tun M berangan nak jadi Perdana Menteri PRU16. Tun, zaman kau sudah berakhir Tun. Ini zaman baru. Ni Kingmaker baru. Dulu-dulu bolehlah kau jadi Kingmaker. Kasih bodoh rakyat, kasih bodoh raja-raja. Ni aku ni Kingmaker baru politik Malaysia yang kau takut. Tun M jangan risau. Aku memang tak mau jadi Perdana Menteri, tak nak jadi timbalan Perdana Menteri. Tak nak jadi menteri, tak nak jadi YB. Aku nak jadi Kingmaker baru politik dunia saja, cukuplah. Ya, itu beza aku dengan Tun M. Tun M ni semua jawatan dia nak ambil sebab terlampau tamak, terlampau larak, terlampau atas.
Nak jadi kingmaker dia juga. Nak jadi oligarki dia juga. Nak jadi elit politik dia juga. Nak jadi elit kapitalis dia juga. Nak jadi trilion melobi depan Rothschild, melobi depan kuasa-kuasa besar asing. Dia juga. Dia nak jadi Perdana Menteri sampai kiamat. Dia juga. Nak jawatan timbalan Perdana Menteri. Dia jugalah. Dia mau semua. Kesian aku tengok hang ni. Hang lah manusia yang depan mata aku, Tun M. Ya Allah. Larak mau jadi Perdana Menteri, larak mau jadi timbalan Perdana Menteri, larak dengan pangkat kuasa di dunia ni. Tun, kembalilah ke pangkal jalan. Memang kebenaran tu terlalu pahit untuk ditonton, didengar dan diterima. Tun M, saya sudah menang besar dalam percaturan kuasa kita ni, Tun M. Tun M kalah oleh saya. Tun M kena terima hakikat. Saya tahu saya adalah musuh ketat Tun M. Yang mana master plan politik saya 2 tahun saja ya. Sudah berhasil. Sudah berjaya. Tumbangkan semua Perdana Menteri dan mengangkat Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10. 2 tahun saja master plan politik saya. Kuasa Raja-Raja Melayu kembali berkuasa di Istana Negara. Sampai Tun M Muhyiddin mati kutu, mati akal, sakit kepala. Tak boleh hancurkan kuasa Raja-Raja. Tun M, saya tak perlu ambil masa 22 tahun, 22 bulan dalam percaturan kuasa dunia ini. 2 tahun. Track record saya, Tun M hancur dan pupus. Itulah kau sibuk. Obses betul kau pantau si Jupazli 24 jam. Kau nak tangkap Jupazli, ambil kau. Memang tak lena lah tidur kau. Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, Zaid Amidi jadi timbalan Perdana Menteri. Tun M, memang kekalahan tu memang terlalu pahit lah Tun M. Saya ni pura-pura bodoh, pura-pura gila, pura-pura kalah selama ni. Inilah kemenangan terbesar saya. Saya berjaya tumbangkan semua Perdana Menteri di Putrajaya dan semua kerajaan yang tangkap saya, Tun M, termasuk Tun M lah. Tumbang secara mengejut sampai Tun M berdendam dengan Jufazli Syahman. Tun M, seluruh dunia tahu saya ni kingmaker baru politik Malaysia. Raja-raja tahu saya ni kingmaker baru politik dunia. Intelijen dalam Malaysia dan seluruh dunia tahu. Ramalan saya semua betul. Semua Perdana Menteri tumbang, semua kerajaan tumbang. Sebab tu Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10 sampai Tun M jadi gila. Sebab tu Zaid Amidi jadi timbalan Perdana Menteri. Sebab tu Fazilah Yusof jadi timbalan Perdana Menteri. Sebab tu anak murid kesayangan Tun M Muhyiddin tu jadi PM tepi di tepi longkang istana, tepi longkang parlimen. Tun, saya ni tak takut ditangkap. Dulu Tun M bolehlah perangkap Anwar Ibrahim. Saya ni graduan sarjana muda dalam bidang sejarah. Saya belajar daripada sejarah kejahatan politik Tun M. Kau perangkap Anwar Ibrahim dengan bermacam-macam jawatan. Tun M buat plan yang sama ke atas saya. Syukur Alhamdulillah saya ni tak adalah nafsu serakah politik, nak gila jadi menteri, nak jadi ahli parlimen. Ya Allah, nasib baiklah aku ni ada otak, ada akal, otak jinis bergeliga. Iya, tidak salah keputusan aku Tun M. Tolak semua konspirasi fitnah liwat 3.0 yang Tun M dan Muhyiddin buat pada tahun 2019 waktu Tun M culik aku 7 hari 7 malam. Tak sia-sia. Aku sokong Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri sampai kau tangkap aku tahun 2019, Tun M Muhyiddin. Tak sia-sia aku pro Raja-Raja Melayu. Tak sia-sia aku berjuang untuk negara ni. Depan mata aku juga Tun M hancur pupus sampai Tun M jadi orang gila. Meroyan tak boleh terima kenyataan Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10. Zaid Amidi jadi timbalan Perdana Menteri UMNO BM Pakatan Harapan jadi kerajaan. Memang ini Tun M tak akan mati tenang pakcik-makcik Oto Arum esok lusa. Saya nak bagi tahu. Tun M tak akan mati dengan tenang. Bila dia nampak Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10, bila dia nampak Zaid Amidi jadi timbalan Perdana Menteri, bila dia nampak Pakatan Harapan UMNO BN kahwin di Putrajaya dengan sangat bahagia. Ini wajah sebenar Tun M. Dia tak boleh tengok orang lain hidup bahagia jadi Perdana Menteri, jadi timbalan Perdana Menteri. Tun M tak boleh tengok kekuasaan yang di Pertuan Agong, kekuasaan Raja-Raja Melayu yang semakin berkuasa dalam negara ni. Memang Tun M akan mati dengan tersiksa sebab dia gagal dengan misi politik terakhirnya. Tun M sebenarnya nak hancurkan kuasa Raja-Raja Melayu
nak hancurkan semua orang yang lawan dia, tapi akhirnya dia yang hancur. Pelat, checkmate and game over. Memang inilah game politik Tun M, sebab tu dia meroyan hari ini. Zahid Hamidi, Anwar Ibrahim memang tak ikut cakap Tun M. Zahid Hamidi dan Anwar Ibrahim ikut cakap yang di Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Parti UMNO BN, Pakatan Harapan, GPS, GRS, Warisan Muda, Parti Bebas, semua termasuk Ju Fazli ikut cakap yang di Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Sebab tu Tun M dan kuasa-kuasa besar di belakang dia mati kutu, sakit kepala. Termasuk Muhyiddin sakit kepala. Macam mana kita nak lawan si Ju Fazli tu? Terbongkar semua rahsia kita. Aku ni, satu kali kau tangkap, aku diam. Kalau sudah berkali-kali kau pejak kepala aku, ini hasil dia, Tun M. Kau gagal halang Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Kau gagal halang Zahid Hamidi jadi Timbalan Perdana Menteri. Kau gagal pecah belahkan perkahwinan bahagia UMNO BN dan Pakatan Harapan hari ini. Ya? Kau gagal hancurkan, kau gagal tipu dan perangkap yang di Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Ha? Sebab kau memang cari nahas, cari maut sendiri. Gali lubang kubur sendiri depan Ju Fazli Syahmat. Ni kingmaker baru politik Malaysia. Tak takut ditangkap, tak takut mati, tak takut masuk penjara, tak takut didakwa dekat mahkamah, tak takut miskin. Yang memang tak nak jadi Perdana Menteri, kau nak lawan? Aku masih ingat Tun M dengan Muhyiddin tangkap aku 2019. Korang tahu apa dia orang cakap? Ju Fazli, kamu kena jadi pemimpin dan kamu wajib ikut master plan politik kami. Aku cakap depan-depan, aku tak nak jadi pemimpin. Dupangnya Tun M dengan Muhyiddin ni, dengan ajak jengkurap dia. Aku cakap ni depan-depan orang, aku tak nak jadi pemimpin. Kalau kau nampak aku berkempen tu, aku hanya gunakan pilihan raya sebagai platform mencatur kuasa, selamatkan kedaulatan institusi raja-raja, selamatkan rakyat dan selamatkan kedaulatan negara yang mahu dihancurkan oleh Tun dan kuasa-kuasa besar asing di belakang dia. You are wrong, Tun M, dalam game ni. Anwar, Najib, Zahid, Sheikh Saddiq, pemimpin-pemimpin lain, bolehlah kau umpan dengan tawaran-tawaran jawatan politik dunia ni yang tak boleh bawa mati dalam lubang kubur. Aku ni, aku tak perlu jadi Perdana Menteri, jadi Menteri, jadi YB untuk mencatur kuasa, Tun M. Tak perlu. Aku tak perlulah terhege-hege nak melobi jawatan Perdana Menteri, jawatan Ketua Menteri Sabah, jawatan Menteri jadi jawatan YB. Senang je aku perangkap Tun M ni sejak tahun 2014 sampai 2022. Tun M tak tahu saya siapa. Saya tahu Tun M ni siapa. Sebab tu Tun M hancur. Saya tahu semua kelemahan Tun M. Kelemahan Tun M adalah Raja-Raja Melayu, Anwar Ibrahim, Najib, UMNO BN, Pakatan Harapan. Senanglah aku perangkap hang. Sebab tu hang meroyan macam orang gila kena sawan babi macam mana pun, Tun M. Kau nak tangkap Ju Fazli 1 juta kali pun tak boleh. Kau hancur juga. Kau tak boleh halang Anwar jadi Perdana Menteri ke-10. Kau tak boleh halang Zahid Hamidi jadi Timbalan Perdana Menteri. Kau tak boleh perangkap Zahid Hamidi dengan kes-kes mahkamah. Kau tak boleh perangkap Anwar Ibrahim guna konspirasi fitnah liwat yang baru. Sebab aku tak nak jadi pelakon liwat untuk wayang baru tu. Engkau paksa-paksa aku jadi pelakon tambahan, pelakon utama. Ambil kau, hancur kau oleh aku, Tun M. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Sepandai-pandai kau perangkap aku perangkap kau balik, Tun M. Saya bagi amaran ya. Kau jangan berani-berani depan mataku buat umpan politik, perangkap politik. Memang hancur juga kau. Dia cepat atau lambat. Tengok Tun M ni. Wah, beria, dia culik aku 2019 jam 3 pagi. Bersama Muhyiddin. 7 hari 7 malam kau sembunyikan aku dekat satu bangunan di tengah-tengah Kuala Lumpur. Ju Fazli, apa kata kau minta diliwat dengan Anwar Ibrahim? Serah betul mulut Tun M. Boleh tak nanti dalam lubang kubur Tun M minta liwat lubang jubur Tun M dengan ular kobra? Boleh tak? Memang neraka jahanam lah untuk kau ni, Tun M.
Nanti sebelum kau mati tu, kau cari mana-mana kayu, kau liwat lubang jubur kau sendiri. Dosa-dosa besar kau ni depan aku, sampai mati, memang kau mati tak tenang. Memang kau tak diterima oleh tanah ni. Sebab tu, kau ni susah mati, sebab tanah pun tak nak terima kau. Kau memang sangat jahat. Sebab tu aku tak berhenti mencatur kuasa ni. Berani-berani kau tangkap aku jam 3 pagi, kau culik aku jam 3 pagi. Kau heret nama aku dalam percaturan kuasa dunia ni. Ha? Kau suruh aku buat wayang fitnah liwat 3.0 hanya semata-mata kau berdendam dengan Anwar Ibrahim? Ha? Setan kau tu, Nem. Pesan dengan kuasa-kuasa besar asing kau. Sebesar mana kabel kau tu, Nem? Rothschild, Freemason, World Bank, IMF, Amerika dan Israel tidak boleh halang aku untuk hantam tu, Nem. Bogelkan tu, Nem, dan hancurkan tu, Nem. Dalam sejarah percaturan kuasa dunia ini. I repeat again. Dosa-dosa besar kau. Kau nak mati tenang? Kau dengan 7 keturunan kau minta maaf depan aku. Aku tak kisah kau nak tangkap aku 100 kali kah? Kau nak penjarakan aku dalam lokap kah? Itu aku tak ada masalah. Masalah besar kita, Tun M, dalam percaturan kuasa dunia ini hanya satu. Kau culik aku 7 hari 7 malam. Kau brainwash otak aku untuk buat konspirasi wayang fitnah liwat bagi memerangkap Anwar Ibrahim. Hanya kerana kau dan Muhyiddin nak halang Anwar jadi Perdana Menteri ke-10. Hanya kerana kau dan kuasa-kuasa besar nak halang Anwar jadi Perdana Menteri di negara ini. Itu sahaja masalah kita berdua, Tun. Dan sebab itu kau hancur atas izin kuasa Allah. Ini bukan kali pertama aku bongkarkan kerja kotor kau. 2019, kau tangkap aku selepas 7 hari 7 malam. Aku menang dekat mahkamah, aku bebas. Aku terus bagi tahu dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Tun Kantoi nak rancang konspirasi fitnah liwat 3.0. Sebab tu Anwar tak sokong Tun, Anwar tak sokong Muhyiddin hari ini. Sebab tu Anwar bersama saya telah menghancurkan konspirasi fitnah liwat yang Tun M dan Muhyiddin susun sejak tahun 2019. Kau marah? Kau sakit hati, kau koyak? Sini kau main dekat-dekat. Kau pun takut sudah jumpa aku, Tun M. Sebab apa? Dosa-dosa besar kau ni terlampau ketara. Tak ada guna kau jadi kaya raya dekat dunia ni kalau depan si Jupazli Pupuk Kantoi buat konspirasi fitnah liwat pada tahun 2019. Sebab tu kau gagal halang Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10, Tun M. Kau tak nak ikut aku punya master plan politik, Tun M. Aku dah kata Anwar Ibrahim perlu jadi Perdana Menteri. Kau tak ikut cakap aku. Aku cakap aku memang setia dengan raja-raja. Kau tak ikut master plan politik aku. Hancur kau oleh aku. Kuasa Amerika, kuasa Israel pun tak boleh lawan aku. Ini kan kau nak lawan aku, Tun. Kesian aku tengok kau. Buku bertemu ruas. Sebagai kesimpulan, Tun M, tak perlulah kau bersara daripada politik ni. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sudah hancurkan kau pun PRU15. Sedarlah daripada tidur yang lena, Tun. Memang kau sudah tamat dan berakhir zaman kau. Ini zaman Anwar Ibrahim, zaman Zaid Hamidi. Ini zaman raja-raja Melayu berkuasa. Move on lah kau. Semua misi politik kau bersama kuasa-kuasa besar di belakang kau berpuluh-puluh tahun kau atur sudah hancur hari ini. Ya, endgame kau nak hancurkan kedaulatan negara sudah gagal, Tun M. Endgame kau nak pecah belahkan negara ini sudah hancur. Kau yang hancur. Game kau nak hancurkan kuasa raja-raja Melayu.
PRU15. Gagal. Game kau nak halang Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10. Kau gagal dengan Muhyiddin dengan kuasa-kuasa besar asing. Gagal menghalang Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10. Sebab tu kau marah aku sokong Anwar jadi Perdana Menteri. Aku tahu semua rahsia master plan politik kotor kau bersama kuasa-kuasa besar yang takut dengan suara keramat Jufazli Syamari. Kau gagal menghancurkan UMNO. Kau gagal hancurkan Zaid Amidi. Kau gagal hancurkan Najib Razak. Kau gagal kambing hitamkan semua orang dalam UMNO. Dan kau gagal hancurkan Sabah dan Sarawak dalam Malaysia. Semua ni game kotor kau. So Tun M bertaubat dan kembali ke pangkal jalan. Aku harap kau mati dengan sangat tenang selepas tengok video aku ni. Daulat tuanku yang di Pertuan Agong. Daulat tuanku Permaisuri yang di Pertuan Agong. Daulat tuanku Raja-Raja Melayu. Atas rasa setia kepada raja dan negara. Master plan politik saya telah berjaya, wahai kuasa-kuasa besar seluruh dunia, menghancurkan puppet politik kamu bernama Tun M dan Muhyiddin. Sayalah mastermind yang mengangkat Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10 dan mengangkat Zaid Amidi jadi Timbalan Perdana Menteri, mengangkat Fazila Yusof jadi Timbalan Perdana Menteri. Sampai Tun M dan Muhyiddin meroyan macam orang gila 1 bulan tak boleh terima kenyataan, hancur dan kalah di tangan Jufazli Syamat atas izin kuasa Allah yang Maha Kuasa. Checkmate and masuk perangkap 100 kali. Tun M dan Muhyiddin bersama kuasa-kuasa besar di belakang mereka yang masuk perangkap percaturan kuasa Jufazli Syamat dan Raja-Raja Melayu. Game is over, Tun M.